Waalaikumsalam, Madam. Waalaikumsalam, Madam. Boleh kita mulakan kelas hari ini. Kita akan mulakan dengan satu topik baru, iaitu function. Okay, so hari ini saya akan terangkan tentang function, macam mana kita nak create function, lepas tu macam mana kita nak panggil function. So hari ini kita akan belajar secara keseluruhan tentang function. So lepas tu saya akan bagi kamu latihan. So minggu depan kamu boleh buat latihan dan saya akan share, insyaAllah minggu ni saya akan share video semua ya. Tapi video yang saya akan share ni bukan SEM ni punya, SEM sebelumnya. Sebab SEM ni saya tak dapat nak rakam dalam Google Meet ni, saya tak dapat nak rakam sebab OC tak ada facility tu untuk SEM ni. So saya dah buat rakaman SEM sebelumnya, so saya akan share yang tu, video-video tu. So kamu boleh lihat balik, kalau ada topik yang kamu tak faham ke tak berapa faham sangat, kamu boleh buat revision balik. Lepas tu minggu depan memang tak ada kelas cuma saya bagi nota yang saya bagi semua tu kamu kena maksudnya yang saya bagi bahan-bahan, saya bagi latihan-latihan tu kamu buatlah ya. So untuk aktiviti minggu depan tu kamu buat latihan lah, sebab minggu depan kita orang ada kursus, fakulti ada kursus, so sebab tu tak ada kelas. So hari ini saya akan ajar kamu tentang function. Satu lagi, sebelum saya start kelas hari ini, saya nak bagi tahu ujung minggu depan, hari Sabtu minggu depan saya akan bagi lab test. Okey, saya akan bagi lab test. Nanti saya akan bagi tahu waktu bila saya akan bagi lab test tu. So untuk lab test tu saya akan bagi kamu masa lebih kurang dalam 1 ke 1.5 jam. Saya akan bagi kamu masa, satu soalan sahaja kamu kena buat. Kamu kena hantar kat saya coding dia. Okay, kamu kena hantar kat saya coding dengan output dia. Contoh input output, uploadkan ke dalam MyGuru. Okay, so saya akan bagi kamu soalan. Lepas 1.5 jam lebih kurang kamu kena upload dalam MyGuru. Waktunya saya akan bagi tahu kamu kemudian. Sabtu depan bukan Sabtu ni, Sabtu depan. So buat preparation dan topik yang masuk ni sampai loop. Okay, yang kita belajar hari ni tak termasuk lagi. Topik yang akan masuk sampai loop sahaja. Yang kita dah belajar minggu lepas. So latihan-latihan yang berkaitan dengan loop yang saya bagi, kamu kena buat. Saya dah bagi kamu exercise dengan jawapan kan. So kamu kena buat, kalau ada apa-apa yang tak faham, kamu boleh WhatsApp saya. Okay, kita mulakan dengan topik baru hari ini iaitu function. Okay, nota ni ada dalam MyGuru, kamu boleh ambil daripada MyGuru, dan dalam kelas hari ini saya dah buat beberapa penambahan kepada nota. Nanti saya akan share nota yang saya edit tu lepas kelas. Okay. Okay, apa itu function? Function ni dia adalah modular programming, breaking program up into smaller manageable function or modules. Function is a collection of statement to perform a task. So function ni dia adalah koleksi beberapa statement atau beberapa line of coding untuk melaksanakan sesuatu tugas. Contohnya kita kumpul beberapa line of coding untuk cetak. Kita kumpul beberapa line of coding untuk melakukan pengiraan. Macam kita nak kumpul beberapa line of coding untuk lakukan operasi kata calculate area of a rectangle. So kita boleh buat satu function. Okay, kenapa kita nak buat modular programming ataupun function ni? Sebab improve maintainability of program,
simplify the process of writing program. Kenapa kita nak guna function? Sebab function ini akan memudahkan kita untuk maintain program tu. Maksudnya kalau kita nak ubah suai, katalah in the future kita nak menambah baik coding yang kita dah buat, dia akan memudahkan kita. Ataupun kita nak ubah mana-mana line of coding dalam program kita, itu juga akan memudahkan kita. Dan kalau ada error pun senang untuk kita detect di mana error kalau kita menggunakan function. Okay, lihat contoh ni. Okay, dalam contoh ni, cuba lihat bahagian sebelah kiri. Okay. So setakat ini yang kita belajar, semua coding tu kita letak dalam main. Okay. Yang kamu tengok di sini, this program is one long complex function containing all of the statement necessary to solve a problem. So semua coding kita sebelum ni kita letak di dalam main. Okay, setakat yang kita buat setakat ni, kita cuma buat beberapa line of coding. Mungkin program kita ni ada 50 lines of coding. So 50 lines of coding tu dia tak adalah kompleks sangat, cuma 50 lines of coding. Tapi in reality bila kamu kerja di company, sebenarnya dia ada beribu-ribu line of coding. Okay, maybe more than that. So kalau semuanya kita letak dalam main sahaja, kalau ada apa-apa perubahan ke kamu perlu buat pada coding, penambahbaikan, ataupun ada error, susah nak kamu nak detect. Susah kamu nak trace di mana kamu punya error semua, it's very difficult. So lebih elok lagi kalau kamu buat seperti di bahagian belah kanan. Okay. Yang tu menggunakan function. Kamu boleh nampak kita pecahkan kepada 4 function di sini. Main function, function 1, function 2, function 3 dengan function 4. Setiap function ni dia akan melakukan satu tugas. Mungkin satu function dia cetak. Satu function dia buat pengiraan. Okay, satu function untuk input data. So dengan itu dia akan memudahkan kamu untuk tulis coding dan juga untuk maintain coding yang kamu tulis tu. Okay, in this program, the problem has been divided into smaller problems, each of which is handled by a separate function. So basically idea tu macam tu lah daripada kita tulis dalam main function, semua coding tu kita pecah-pecahkan coding tu kepada beberapa function ikut tugas yang hendak dilakukan. Okay, bila kita sebut function definition tu maksudnya satu function yang lengkap. Satu function yang lengkap tu kita panggil dia sebagai function definition. So apa yang akan ada di dalam function definition? Dalam function definition akan ada return type, akan ada name of the function, lepas tu akan ada parameter list, lepas tu ada body of the function. Okay, ini adalah benda-benda yang boleh ada dalam sesuatu function. Okay, name of the function dengan body of the function akan selalu exist, sentiasa wujud. Manakala return type pun akan wujud. And parameter list, boleh ada parameter atau tidak ada parameter. Kalau tidak ada parameter list, so dia akan empty. Okay, empty parameter list. So sekarang ni saya akan terangkan setiap benda ni based on main function. Okay, saya gunakan main function sebab kamu dah biasa guna sebelum ni main function. So saya akan gunakan tu sebagai contoh untuk terangkan pada kamu semua tentang function. Okay, refer pada main function ni . Main function ni akan print hello world. Okay, dia akan print hello world. So kalau kamu lihat contoh ni, nama function ini adalah main. Okay, nama function ini, nama dia adalah main. Tengok kat situ yang tulis main, M-A-I-N. Itu adalah nama function.
Okey. Lepas tu nampak tak kurungan? Okey, ada kurungan. Sebelah main tu ada kurungan. Dalam contoh ni, okey, dalam contoh ni parameter list dia adalah empty. Kurungan ni, kalau kita ada parameter, kita akan letak dalam kurungan ni. Nanti lepas ni saya tunjuk contoh yang ada parameter. Okey, dalam ni dia tak ada parameter. Parameter list dia adalah empty. So lepas nama function, kita mesti kena letak kurungan. Okey, kena letak kurungan. Kalau kita ada parameter, kita akan letak dalam kurungan tu. Okey. Lepas tu tengok di lepas tu kamu tengok open curly bracket, close curly bracket ni. Open and close curly bracket. Daripada open curly bracket sampai close curly bracket, kita panggil dia semua dalam dia, kita panggil dia sebagai body of the function. Okay, body of the function. Daripada buka curly bracket sampai tutup curly bracket, semua tu adalah body of the function. So dalam contoh ni yang ada dalam body of the function adalah dua statement. Satu statement adalah cout hello world dan satu lagi adalah return 0. Okey. Lepas tu kita lihat kita kembali pada return type. So yang mana satu return type? Sebelum nama function, sebelum main tu, kamu tengok dia dah tulis int. So maksudnya return type-nya adalah integer. Okey, return type-nya integer. Itu maksudnya daripada function ini akan dipulangkan nilai integer. Okey, daripada function ni akan dipulangkan nilai integer. Okey, sebelum ni kamu dah biasa lihat, kita guna void. Satu kita guna void, void, void. Satu lagi kita guna integer, int. Kalau void, void maksudnya function ni tak return any value. Tak return any value kalau kita gunakan void. Kalau macam ni, kita letak int, maksudnya function ini akan return nilai integer. So disebabkan function ini akan return nilai integer, so di dalam body of the function ni akan ada return. Perkataan return, tengok return. Return, lepas tu dia ada 0. 0 tu adalah integer. So dia akan return satu nilai integer. Tak semestinya nilai 0. Dia boleh jadi any value, any integer value. 100 pun boleh, 200 pun boleh, 10 pun boleh. So dia return 0. Dalam contoh ni dia return 0. So sekarang ni nilai yang akan dipulangkan daripada function ini adalah nilai 0. Okay. So basically dalam suatu function definition tu akan ada return type, akan ada name of the function, parameter list dan juga body of the function. Okay, cuba lihat dalam contoh ni yang saya bulatkan dengan warna merah tu. Okay, yang saya bulatkan dengan warna merah tu kita panggil dia sebagai function header. Okay, function header yang dibulatkan tu. So function header ni dia akan terdiri daripada return type, nama function, lepas tu diikuti oleh parameter list dalam kurungan. Okey, itu adalah function header. So kamu tahu kan kedudukan function header tu di mana? Sebab function header ni nanti kita akan guna masa kita nak panggil function tu nanti. Okey. Okey, cuba lihat yang ni pula. Function return type. Okey, dalam contoh ni kita ada dua function. Boleh tak kamu tulis dekat chat apa nama function ni? Tulis nama-nama function yang kamu boleh nampak di sini. Apakah nama function dia? Tulis dekat bahagian chat, saya nak semak. Tulis nama function.
Okey, di sini ada dua function. Apa nama function dia? Tulis dekat bahagian chat. Okey, tulis dekat bahagian chat nama function. What is the name of the function in these examples? Okay, in this example, we have two functions. So write down the name of the function in the chat. Tulis nama function ni. Okay, sila tulis nama function dekat bahagian chat ni. What is the name of the function? Tulis nama function atau nak panggil nama. Satu lagi. Okay, di sini ada dua function. Betul, satu nama dia adalah order. Satu lagi? Yes, good. Ada dua function di sini. Satu function nama dia order. Another function nama dia adalah print heading. Okay, ada dua function di sini. Ini nama function. Order. This is the name of the function. Satu lagi nama function adalah print heading. Okay, kita lihat dulu function order. Function order ini adalah body of the function. Okay, yang saya highlightkan ni adalah body of the function. Lepas tu kamu tengok parameter list. Function order ni tengok dalam kurungan ni. Ni kurungan, tengok dalam kurungan ni. Dalam kurungan ni ada satu variable X. Variable X ni adalah parameter. So function ini ada satu parameter. Okay, nama parameter dia adalah X. Okay. Lepas tu function ini kita tengok satu lagi berkaitan dengan function iaitu dia punya return type. Okay, kita ini adalah nama function. So kita lihat sebelum nama function ni. Dia ada int, maksudnya function ini akan memulangkan nilai integer. Okay, akan memulangkan nilai integer. So because di sini ada integer, so dia akan ada return di sini. Dia akan ada return. Okay, akan ada return. Kalau di sini float, dia akan ada return. Dia cuma tidak akan ada return kalau di sini void. Kalau di sini void, so takkan ada return. Kalau ada data type macam integer, char, boolean dan sebagainya, data type yang valid, so dia akan ada return. Sebab dia mesti pulangkan, return ni mesti pulangkan nilai ikut data type di sini. Okey, kalau sini integer, dia mesti pulangkan nilai integer. Kalau di sini float, dia akan pulangkan nilai float. Kalau di sini char, so dia akan pulangkan nilai char. Macam itulah ya. Okey, yang sum ni adalah integer. Kamu boleh nampak sum. Sum adalah integer. So, bila dia pulangkan nilai ni, nilainya pun adalah integer. Sum ini integer. So, dia pulangkan nilai integer. Okey, lihat satu lagi function
iaitu print heading. Okay, print heading ini nama function. Ini adalah body of the function. Okay, lepas tu kita lihat dia punya parameter list. Dalam contoh ni dia punya parameter list dia adalah empty. Tak ada parameter list ya. Lepas tu kita lihat dia punya return type. So return type ni kita akan letak sebelum nama function. So ini adalah return type. So di sini kita guna void, void void. So maksudnya function ini tidak memulangkan apa-apa nilai. Okey, void tu maksudnya tak memulangkan apa-apa nilai ya. So sebab tu di dalam body of the function tak ada return. Okay, kamu tengok dalam body of the function tidak ada return. Okey, sekarang ni tengok contoh ni. Boleh tak kamu bagi tahu, tulis dekat bahagian chat, function yang ada dalam program 61 ni. Dalam program 61 ni ada dua function. Boleh tak tulis nama function dia dalam chat? Tulis nama function dia. Print heading dan order, madam. Yes, this apa nama function dia? Print heading. Yang dalam contoh ni, yang ni. Dalam contoh yang dipaparkan di skrin ni, okey, apa nama function dia? Di sini ada dua function dalam contoh ni yang paparan ni. Ya, ada dua function iaitu display message dan juga satu lagi ada main function. Ada dua function di sini ya. Okey. Di sini ada dua function iaitu display message, satu lagi adalah main. Ada dua function di sini. So sekarang ni apa yang saya nak tunjuk di sini adalah macam mana kita nak panggil function tu. Execution, bila kita run suatu coding, execution ni akan bermula di main function. Okey, ini adalah main function. Jadi line 19 ni adalah main function. So execution tu akan bermula di main function. Lepas tu daripada main function kita boleh mula panggil function. Okey, kita boleh mula panggil function. Sebenarnya function ni boleh panggil antara satu sama lain ya. Okey, kita lihat contoh ni. Sekarang saya akan terangkan how it works. Okey, execution ni akan bermula di main function line 19. So dia akan print hello from main. Line 21 hello from main. Lepas tu tengok line 22. Line 22 ni macam mana kita nak panggil function. Okay, bila kita nak panggil function, kita akan letak nama function, lepas tu kita akan letak bracket. Okay, kita akan letak kurungan tu. Buka tutup kurungan and with semicolon. Okay, so nama function di sini adalah display message. So kita tulis display message. Lepas tu kita akan ada kurungan, buka tutup and with semicolon. Ini panggil function. Bila kita tulis macam ni, then compiler boleh panggil function display message ni. Okay. So tadi kan dia dah tulis, compiler dia tulis hello from main. Then lepas tu bila kita panggil function display message, then compiler akan ke function display message line 10. Okay, line 10. So dia akan laksanakan function ni. So dia akan print hello from the function display message. Okay, lepas tu dah selesai line 13, dia akan kembali semula ke main function.
Okey, dia akan kembali semula ke main function ke line 23. Okey, line 23, compiler akan print back in function main again. Back in function main again. Okey. Lepas dia print yang tu, then ada return 0. Return 0 tu dia akan pulangkan nilai 0 kepada main function. Then dah habis pelaksanaan program ni. Okay, so bila sesuatu function tu dipanggil, compiler akan ke function tersebut, laksanakan function tersebut, lepas tu kembali ke main macam ni. Dan contoh ni dia akan kembali ke main semula. Okay, kamu boleh nampak dalam slide ni yang kita tulis yang di highlightkan dengan warna merah, itu cara kita panggil function. Nama function, ni nama function, diikuti dengan kurungan ni. Diikuti dengan kurungan and with semicolon. Okey, tengok yang ni Okey, kalau ada bunyi bising kat sini ni, dekat UFC ni dia buat construction tu yang bunyi bising ni. Okay, sekarang tadi tu calling function tu, function can call other function. Know the following item about a function before it is called. So satu function boleh panggil function yang lain. So sebelum nak panggil satu function, kita kena tahu nama function tu, satu. Lepas tu kita kena tahu juga parameter list dia. Kita perlu tahu parameter list dia, dan kita juga perlu tahu data type of each parameter, dan juga kita perlu tahu return type. Return type ni kita perlu tahu sebab dia ada, kita boleh dapatkan nilai return type. Itu saya akan bagi tunjuk dalam video sebab nak tunjuk dalam kelas tak sempat nak tunjuk. Okay, satu lagi adalah calling prototype. Calling prototype, way to notify the compiler about the function before call to the function. Program must include either prototype or full function definition before any call to the function. Kalau tak, dia akan menjadi compiler error. Okay, tentang function prototype saya akan terangkan lepas ni, tapi sebelum tu saya nak kamu identify dalam contoh ni ada berapa function. Okay, cuba tengok coding 65 ni. Boleh tak kamu tulis dekat bahagian chat ada berapa function di sini, nama-nama function yang wujud di sini. Ada 3 function kan? Yes. Man, apa nama-nama first, function dia? second. Ada 3 function Apa nama function dia? Man, first, second. Main lagi? First, second. Ada 3 function di sini Ada 3 function. Main, first, second. Main function tu function yang memang dah sedia ada dalam coding C++. Tapi yang kita create sendiri adalah first dengan second. Itu as a programmer kita beri nama function tu first dengan second. Okay, execution function ni dia akan bermula dekat main. Okay, dia akan bermula di main function.
So kamu tengok di line 12. Di line 12 itu main function dia panggil function first. Dia letak nama function first, lepas tu ada kurungan, buka tutup kurungan and with semicolon. Line 13 function main ni dia panggil function second. Okay, dia panggil function second, dia letak nama second, lepas tu dia ada buka tutup kurungan and with semicolon. Okay, ini panggil function second. So kalau kita laksanakan program ni, katalah sekarang ni saya laksanakan program ni, kamu rasa apa output dia? Boleh tak tulis dekat bahagian chat, what is the output from execution of this program? Tulis dekat bahagian chat, apakah output daripada program ni? Okay, saya bagi kamu 2 minit, cuba jawab Apa output dia? Okay, good jawapan betul. I am starting in function main. Okay, saya tunjuk macam mana mula-mula sekali line 11. Okay, kita akan print. Okay, compiler akan display di screen monitor. I am starting in function main. Okay, lepas tu 12 panggil function first. So, kamu pergi ke line 23 function first. Lepas tu print I am now inside the function first. Okay, lepas tu kembali semula ke function main balik line 13. Okay, lepas tu panggil function second. Bila panggil function second,
So compiler akan ke line 33. Okay, akan ke line 33 function second dan akan dilaksanakan. So akan print I am now inside the function second. Okay, lepas laksanakan tu akan kembali semula ke main line 14. Okay, line 14, lepas tu print back in function main again. Okay, so jawapan kamu tu, kamu akan ada jawapan tu dalam 4 baris. Okay, this is a correct answer. So lepas tu ada return 0, maksudnya dia akan pulangkan nilai 0, main akan pulang nilai 0, dan dah complete pelaksanaan program 6.1 ni. This is how it works. Madam, Ya. ada nokta, madam. Najib kena cakap kuat sikit. Madam, ada nokta, madam. Kejap Saya naikkan, tingkatkan suara sikit. Okey, Najib boleh ulang balik persoalan tadi? Ada nokta kan, madam? Setiap tu ada nota, betul. Sebab dalam masa print tu kan dia ada nota kan. Setiap tu kena ikut exactly dalam cout tu. Okey? Okey, madam. Okey, sekarang ni saya nak terangkan tentang function prototype. Apa itu function prototype? Okey, cuba lihat dalam contoh ni sebelum main line 6. Cuba lihat nombor 6. Yang tepi-tepi tu nombor 6. Cuba lihat nombor 6, dia ada tulis white first. Lepas tu di end with semicolon. Lepas tu line 7 ditulis white second end with semicolon. Itu kita panggil dia sebagai function prototype. Function prototype ni kita kena ambil semua header dan kita kena letak sebelum main. Kita kena ambil header sesuatu function dan kita kena letak sebelum main. Kamu boleh lihat yang ni, sebelum ni kita ada belajar tentang function definition kan. Yang ni warna merah ni, yang kita boleh letak merah ni, ini kita panggil dia sebagai function header. Function header ni nanti kita akan jadikan dia sebagai function prototype. So bila kita tulis function prototype, kita kena ambil semua header ni. Dan kita kena end with semicolon. Okay, sekarang kita kembali pada slide tadi. Okay, kamu boleh nampak kita ambil white first. White first. Ini semua header function first ni. Lepas tu kita letak semicolon. Macam tu juga line 7 ni kita ambil semua header function second ni. Lepas tu kita end with semicolon. Ini kita panggil dia sebagai function prototype. Okey, apa yang saya nak terangkan di sini adalah function prototype. Kalau kita lihat, ya dalam contoh ni kita letak function prototype. Ini function prototype Tapi contoh sebelumnya, yang ni kita tak letak function prototype. Tengok contoh ni. Dalam contoh ni tidak ada function prototype. Tapi yang tadi tu 6.1 ni tak ada function prototype. Yang ni pula 6.5 ni ada function prototype. So kenapa yang ni perlu ada function prototype? Yang tadi tu tak perlu ada function prototype. Itu yang saya nak terangkan sekarang. Function prototype ni kalau perlu letak, wajib kena letak. Kalau kamu tak letak, dia akan jadi syntax error. So kenapa kita sekarang yang saya nak terangkan, kenapa kita perlu letak. Dalam setengah keadaan dan setengah keadaan lain kita tak perlu letak.
Okay, saya terang yang ni dulu Terangkan gunakan contoh program 6.5 ni. Okay, cuba kamu lihat dalam contoh ni, main function kita letak paling atas sekali. Lepas tu function first dengan function second ni kita letak di bawah function main. Nampak tak? Kita letak paling atas sekali function main. Lepas tu function first dengan function second ni kita letak di bawah main. So dalam keadaan macam ni kita kena letak function prototype. Dalam keadaan macam ni mesti kena letak function prototype. Contoh yang sebelum ni, yang ni pula 6 program 6.1 ni, function main kita letak di bawah sekali. Function display message ni berada di atas function main. Okay. Di sini kita dua function main dengan function display message. So display message tu function lengkap dia berada sebelum function main. Dalam keadaan macam ni kita tidak perlu prototype. Kita tak perlu letak prototype. Okay, kenapa jadi macam ni? Itu yang saya nak terangkan di sini Okay, bila compiler dia baca sesuatu coding, dia compile coding, dia akan mula daripada atas ke bawah. Maksudnya daripada line 1 sampai line 25 dalam contoh ni. So compiler akan mula, dia akan include library, lepas tu dia akan baca line by line. Yang komen dia akan abaikan. Lepas tu dia baca, katalah line 10. Bila dia baca line 10, so compiler tahu di sini ada satu function, nama dia display message. Dan dari situ dia tahu ini adalah satu function definition yang lengkap. Okay, function definition. So dia tahu di sini wujud satu function nama dia display message. Okay, lepas tu dia akan abaikan komen line 15, 16, 17, dia akan abaikan komen. Lepas tu dia baca line 19, dia baca main function. Lepas tu compiler baca line 21, baca line 22, dia jumpa di sini panggil function display message. Bila dia jumpa arahan panggil display message, so dia tahu oh display message dah ada dah tadi saya dah jumpa. Function display message. Okay, wujud, no problem. Lepas tu dia baca line 23. Okay, lepas tu dia baca line 24, 25, so no problem. Semuanya okay, susunan dia. Manakala yang contoh yang ni pula, this one, yang ni, okay, yang ni pula 6.5 ni, dalam contoh ni function itu berada di bawah. Kamu nampak tak function tu berada di bawah. First dengan second, function lengkapnya berada di bawah. So di sini kita perlukan function prototype. So sama juga dia akan baca daripada atas ke bawah. So dia akan baca daripada line 1 sehingga line 36 macam tu dia akan baca macam tu. So compiler akan baca daripada atas line 1 sampai katalah line 4, lepas tu line 5 also comment dia akan abaikan, lepas tu line 6. 6 ni dia ada prototype function. Bila jumpa prototype function, kita bagi tahu compiler, dengar kita bagi tahu compiler wujud satu function nama dia first. Okey, wujud satu function nama dia first. Tapi function lengkap dia berada di bawah main. Itu kita bagi tahu compiler. Faham? Okey Dia take note. Okey, ada tapi ada di bawah main. Okey, dia take note. Macam tu juga line 7, kita bagi tahu compiler wujud satu function nama dia second dan dia berada di bawah main. Kita bagi tahu compiler. Okey, lepas tu bila compiler baca main, so kata dia jumpa line 12, line 13 tu panggil function. So di sini first. First bila dia tengok first, oh dia tahu function lengkap tu berada di bawah main. Okey, nanti kita semaklah di bawah main. Lepas tu line 13 dia tahu function second. Function second ni wujud di bawah main. Nanti kita semak bila
Kita semak nanti di bawah main nanti. Lepas dia dah selesai semak main, then dia akan continue semak pula function first, then function second, macam tu. So dia tahu function itu wujud dalam program tu. Itu yang akan berlaku. Faham? Kalau kita tak letak function prototype, okay, sekarang katalah kita tak letak function prototype, then what will happen? Katalah di sini tak wujud function prototype. Tak wujud function prototype. So bila line 12, bila compiler laksanakan line 12, so bila kita kata panggil function first, so compiler akan terus kata function ni tak wujud. Macam mana nak panggil? So terus akan jadi syntax error. Faham tak kenapa kena letak function prototype? Boleh faham? Boleh ikut tak setakat ni? Letak jawab dekat bahagian chat, boleh faham tak kenapa perlu letak function prototype? So kalau function kamu di bawah main, kamu mesti kena letak, wajib kena letak function prototype. Kalau kamu tak letak function prototype, it will be error. It will be syntax error. Nanti kamu boleh run coding-coding ni, lepas tu kamu boleh sendiri explore. Cuba letak-letak dan tengok apa kata compiler. Okey, saya nak kamu cuba tulis yang terletak dengan question mark, macam mana nak panggil function ni. Kalau nak panggil function ni, apa perlu ditulis di dalam main tu? Apa perlu ditulis untuk panggil function display ni? Cuba tulis dia punya arahan dia ataupun dia punya coding dia, cuba tulis macam mana nak panggil function ni. Letak dekat bahagian chat. Saya bagi kamu 1 minit ya untuk jawab ni. Okay, tulis coding macam mana nak panggil function display ni. Di sini ada 2 function, satu main, satu display. Macam mana main tu nak panggil display? Tulis dekat bahagian chat. Okay, sila jawab, letak jawapan dalam chat. Macam mana nak panggil function display ni? Madam, Ya, call function display ya, madam? ya, call function display. Macam mana nak panggil function display ni daripada main?
letak function prototype madam, betul tak? Bukan function prototype. Di sini ini yang atas ni adalah function prototype. Yang ni adalah function prototype. So di sini macam mana, apa arahan perlu ditulis kat sini untuk panggil function ni? Apa arahan perlu ditulis di sini untuk panggil function ni? Okay, good. Yang ni yang perlu ditulis di sini betul display. Yang tulis display ni betul. Cuma return tak perlu. Return tidak perlu, display tu betul. Return kita tak perlu tulis di sini sebab function main ni kan dia void. So sebab dia void, so dia tak ada return. Okay, sebab tu yang display, sekadar kita tulis kat sini display sahaja, memadai. Display. Ini dengan tulis macam ni kita boleh panggil function display ni. Okay, setakat ni boleh ikut? Boleh ikut tak setakat ni? Jawab dekat bahagian chat. Boleh madam. Boleh ya, kita teruskan. Okay, dalam contoh ni kita nak sending data into a function. Sebelum ni, contoh-contoh sebelum ni, kita cuma panggil function sahaja. Lepas tu bila kita panggil function, kita cetak. Okay, kita print sesuatu. Tapi sekarang ni kita nak lihat macam mana kita boleh hantar suatu nilai kepada function. Okay, untuk hantar suatu nilai kepada function, kita memerlukan, masa inilah kita memerlukan parameter list. Okay, kita memerlukan parameter. Kalau kita nak hantar nilai kepada suatu function, so function itu mesti ada parameter list. Okay, tengok di dalam contoh ni, kita ada dua function. Satu function nama dia main dan satu lagi function nama dia display value. Okay, ada dua function di sini. Satu function main, satu lagi function display value. Okay, tengok function display value. Function display value ni ada satu parameter. Line 21, line 21. Nama function ni display value. Lepas tu dia ada satu parameter. Parameter dia nama dia num. Okay, dia ada satu parameter nama dia num. Dan parameter tu dia punya data type-nya adalah integer. Okay, sekarang ni refer pada main. Okay, lihat di main. Line 11. Line 11 ni kita panggil function display value. Kita tulis nama function, lepas tu kita ada kurungan. Okay, dalam kurungan ini kita hantar satu nilai sebab kita nak hantar nilai 5 ni kepada function display value. Okay, so kita boleh letak, boleh hantar macam kalau kita nak hantar nilai 5 pun boleh, kalau any integer value. Kalau nilai 100 pun boleh, any integer value. Sebab di situ ada satu parameter. Okay, sebab function display value ni ada satu parameter, so kita pun boleh hantar masa calling function tu, kita pun boleh hantar satu nilai integer. Kalau kita nak hantar dua nilai integer, so kita kena ada dua parameter list. Okay, ini sebab ada satu parameter list, so kita boleh hantar satu nilai integer. Okay, satu lagi yang kamu perlu lihat di sini adalah dia punya function prototype. Tengok function prototype line 6. Okay, line 6 ni kita ambil function adder dia. Okay, kita ambil function adder, void display value,
void display value. Lepas tu kita letak dia punya parameter. Okey, dalam kurungan tu kita letak parameter, data type parameter tu. Kita letak data type parameter tu and with semicolon. Okey, yang ni tentang prototype ni nanti saya akan gunakan contoh untuk explain pada kamu ya, supaya kamu lebih mudah sikit nak faham. Okey, kita lihat macam mana program ni akan bekerja. Okay, execution dia memang kita akan mula di main. Okay, main line nombor 8 ni. Lepas tu tengok line nombor 10, dia akan print I am passing 5 to display value. So, dia akan print I am passing 5 to display value. Lepas tu display value yang line 11 ni kita panggil function display value. Bila function display value ni dipanggil, lepas tu kita hantar satu nilai 5. 5 ni dipanggil sebagai argument. Ini adalah terms. Kita panggil 5 ni sebagai argument. Dalam calling function, nilai yang kita hantar tu kita panggil dia sebagai argument. Okay, kita hantar nilai 5 ni dekat sini 5 ni adalah argument. So, bila kita laksanakan line number 11, so compiler akan terus ke display value, function display value, line 21 ni. Okay, so dalam ni kamu boleh nampak dia ada satu parameter, nama dia num. Okay, num. Num ni akan copy nilai argument tadi. Num ni akan copy nilai 5. Num ni sekarang akan jadi 5, dia copy. Lepas tu dia akan laksanakan function ni, so dia akan print the value is 5. Dia akan print the value is 5. Lepas dah selesai laksanakan function ni, akan kembali ke line 12. Ke line 12 dan laksanakan now I am back in main. Lepas tu dia akan return 0. So dia akan pulangkan nilai 0 kepada function main. Lepas tu dia akan stop the execution of the program. Okay, dalam contoh tadi tu kita cuma passing one value only. Kita cuma nak hantar satu nilai sahaja. Tapi dalam contoh ni kita nak hantar tiga nilai. So kalau kita nak hantar 3 nilai kepada function, so kita kena ada 3 parameter. Tengok Tengok dalam contoh ni, coding ni, kita ada 2 function, nama dia main dan satu lagi adalah show sum. Show sum ni dia ada 3 parameter. num1, num2 dan juga num3. Ada 3 parameter. Okay, disebabkan dia ada 3 parameter, dalam calling function juga nanti dia akan ada 3 argument. Okay, bilangan argument nanti akan sama dengan bilangan parameter. So apa function ni akan buat adalah tambah 3 nilai tu. Itu yang akan dilakukan oleh function ni dan dia akan print. Okay, sekarang ni kita lihat prototype function. Prototype function, kita ambil adder function ni, adder function show sum ni, kita letak sebelum main, diakhiri dengan tanda semicolon. Tengok dalam parameter list dia, dia cuma letak dia punya data type. Data type sahaja, nama parameter tu tak perlu letak. Okay, tak perlu letak line 6 ni. Boleh buang. And with semicolon. Okay, sekarang kita lihat pelaksanaan coding ni apa akan berlaku. So kita start execution dekat main line 8. Okay, then kita lihat, kita mula dekat line 13. Kita lihat start daripada line 13. Enter 3 integer and I will display their sum. Okay, dia akan paparkan macam tu. Lepas tu C in value 1, value 2, value 3. C in
Maksudnya masukkan input daripada keyboard untuk value 1, value 2 dan juga value 3. Katalah input yang dimasukkan adalah 487. So sekarang ni value 1 akan jadi 4, value 2 akan jadi 8, value 3 akan jadi 27. Okay, lepas tu line 18 panggil function show sum. Okay, masa panggil function show sum ni, nilai yang kita inputkan tadi value 1, value 2, value 3 ni akan digunakan sebagai argument. Maksudnya nilai yang hendak dihantar ke function show sum. So sekarang ni akan ada 3 argument. Kenapa kita ada 3 argument? Sebab kita ada 3 parameter dalam function show sum. Okay, function show sum ni dia ada 3 parameter yang kamu boleh nampak, num1, num2 dan juga num3. So sewaktu panggil function show sum juga kena ada 3 argument. Okay, sekarang ni katalah kita nak hantar nilai value 1, value 2 dan value 3. Okay, so apa akan berlaku adalah compiler akan terus ke function show sum. Lepas tu dia akan salin nilai num1, nilai value 1 pada num1, nilai value 2 kepada num2, nilai value 3 kepada num3. Dia akan salin sahaja. Okay, salin. Then lepas tu dia akan tambah ketiga-tiga nilai tersebut. Maksudnya 4 plus 8 plus 7. Then lepas tu dia akan print. So nilai yang akan dia print ini adalah 19. Okay, lepas dia print nilai 19, dia akan kembali ke line 19. Lepas tu laksanakan return 0. Return 0 maksudnya dia akan pulangkan nilai 0 daripada main. Then lepas tu dia akan terminate from this program. So kamu boleh hantar satu nilai atau lebih daripada satu nilai kepada sesuatu function. So kamu sendiri yang kena pandai susun. Kalau nak hantar lebih, kalau nak hantar 3 nilai ke function, so kamu kena ada 3 parameter. Kalau kamu nak hantar 2 nilai ke function, 2 parameter. Kalau satu nilai saja ke function, so 1 parameter sahaja. Okay, sekarang ni kita nak lihat passing data by value. Okay, passing data by value, lihat contoh ni. Okay, nota ni saya belum bagi lagi. Ini nanti saya akan share lepas kelas. Okay, di sini saya gunakan include IOStream. Lepas tu saya gunakan using namespace standard. So bila kamu buat coding C++ ni, kamu boleh juga tulis seperti ini. Ataupun kamu tak nak masukkan using namespace standard ni, kalau kamu tak nak tulis, then kamu boleh letak macam ni. .h. Okay, kamu boleh guna salah satu, tak ada masalah. Okay, tapi dalam contoh ni saya nak guna using namespace standard ni. Lepas tu yang atas sekali ni, ini kita panggil sebagai prototype function. Kenapa kita letak prototype function di sini? Sebab function display ni berada di bawah main, so mesti kena letak function prototype. Okay, function prototype, macam mana kamu nak tulis function prototype? Saya nak tunjuk macam mana kamu pergi kepada function display ni, kamu copy je semua yang header dia, copy. Lepas tu kamu letak di atas main ni, kamu paste. Okay, kamu copy. So, kamu paste kat sini. Okay, lepas dah paste ni, kamu letak semicolon dekat ujung dia.
Ini adalah function prototype. Letak sebelum main Okay. Kalau kamu tulis macam ni, compiler akan terima, tak ada error. Tapi cara penulisan yang paling standard adalah kamu tak perlu letak nama parameter. Just letak dia punya data type sahaja. Ini penulisan yang paling standard. Okay. Kalau kamu baca buku, dia akan tulis macam ni aja. Tapi compiler terima. Kalau kamu letak macam ni pun, compiler tak kata error. Okay. So, kalau kamu rasa mengelidukan kamu nak tulis macam ni, sekurang-kurangnya kamu kena boleh tulis seperti ni. Ya, just copy header, letak kat atas main, letak semicolon. Okay, lepas tu kita lihat okay, kita lihat ni coding dia. Main coding. Dalam main, yang ni kita declare satu variable nama dia norm dan kita beri initialization value 10. So sekarang nilai norm tu adalah 10. Lepas tu kita panggil function display ni. Function display ni masa kita panggil, kita kena letak satu argument. Kenapa kita perlu letak satu argument? Sebab function display ni, okay, function display ni dia ada satu parameter, nama dia number. Okay, dia ada satu parameter. So disebabkan dia ada satu parameter, dia kena ada, masa kita panggil function ni, kena ada juga satu argument. Norm ni adalah argument dia. Norm ni kita panggil dia terms dia, ini kita panggil dia sebagai argument. Yang ni kita panggil dia sebagai parameter. Okay, yang dalam function definition tu kita panggil dia sebagai parameter. Yang dalam calling function ni, yang kita letak dalam calling function ni, kita panggil dia sebagai argument. Okay, sekarang ni di sini kita panggil function dan argumentnya adalah norm. So kita tahu norm nilainya adalah 10. Okay, bila function display ni dipanggil, so compiler akan laksanakan yang ni. Okay, so what will happen adalah number ni dia akan copy nilai norm. Dia akan copy copy. So sekarang number ni nilainya adalah 10. So lepas tu dia akan laksanakan body of function display, so dia akan print. Number is number. So number is, dia akan print number is 10. Dia akan print. Sebab tu kamu boleh nampak di sini outputnya adalah number is 10. So dan ini kita panggil dia sebagai pass by value. Just hantar suatu nilai saja, hantar saja. Kita nak hantar suatu nilai. Dalam keadaan ni, okay, di sini saya create satu table. So kamu boleh lihat function yang terlibat dalam main dengan display. Dalam main, argument dia nama dia norm, parameter dia nama dia number. So ini saya dah buat catatan. Okay, dalam catatan ni kamu boleh lihat, you may assume norm and number two different variables, not sharing same memory location. So kamu boleh bayangkan norm dengan number ni dua variable yang berbeza. Okay, dan ini call by value. Okay, call by value. Dia just pass value sahaja. Okay, so sekarang ni kamu bayangkan norm, number ni dua variable yang berbeza. Okay, yang ni adalah sama yang macam saya terangkan tadi .
pass by value. Ini sedikit nota, kamu boleh baca nota ni sendiri. Saya terangkan guna contoh. Okay, kita lihat satu lagi contoh, masih lagi pass by value. Okay, kita lihat satu lagi contoh, masih lagi pass by value. Di sini saya tambah, saya ubah sedikit coding dia. Sebab di dalam display ni kita tambah sedikit lagi coding, iaitu kita ubah nilai number ni. Number ni dia menjadi number darab 10. So number ni akan jadi nilai number tadi 10 darab 10. So number will be 100. So sekarang ni kita lihat apa output dia. Okay, kita mula dekat main. Nilai norm ni akan jadi 10. Lepas tu kita panggil function display. Okay, so norm ni adalah argument dan nilai norm ni adalah 10. So ini dia panggil function display. So compiler akan laksanakan yang ni, function display ni. So number ni dia akan salin nilai norm. So sekarang number akan jadi 10. So lepas tu dia akan laksanakan yang ni. Number nilai baru dia adalah number darab 10. So number nilainya adalah 10. 10 darab 10, 100. So number nilai baru dia adalah 100. 100. Lepas tu dia akan print number is 100. Seperti yang paparan di skrin kamu kan. Kamu boleh nampak dalam JGraphs punya output tu number is 100. Lepas tu dia akan kembali ke main dan laksanakan yang ni. Okay, dia akan kembali ke main untuk laksanakan statement berikutnya. So dia akan print norm is dia ambil nilai norm. Nilai norm adalah 10. Okay, nilai norm adalah 10. So apa yang nak ditunjukkan pada kamu, norm dengan number ni dia ada two different variable. Number ni walaupun dia dah berubah, walaupun dia maksudnya argument dengan parameter ni kamu boleh anggap sebagai two different variables bila kamu gunakan pass by value. Okay. Itu yang dibuat catatan di sini. You may assume norm and number two different variable, therefore changes to number won't change the value of norm. Okay. Dia ada satu lagi konsep, kita panggil dia sebagai using reference variables as parameter. Okay, dalam keadaan ni yang akan berlaku adalah sebaliknya. Saya akan tunjuk kamu contoh dia ya. Okay. Saya akan gunakan contoh yang saya create untuk terangkan pada kamu sebab codingnya lebih simple lagi. Okay, ini adalah call by reference. Call menggunakan reference variable. Macam mana kita tahu dia adalah reference variable? Tengok di sini. Dalam parameter list ni, dia ada number kan. Sebelum number tu kita akan tambah satu tanda dan macam ni. Ini kita panggil dia sebagai ampersand symbol. Kita akan tambah ampersand symbol. Bila kita tambah ampersand symbol, ini menunjukkan bahawa variable ni adalah reference variable. Number ni adalah reference variable. Okay, so bila kamu nampak tanda N ni, tanda ampersand ni, so kamu boleh buat satu tanggapan bahawa argument norm ni dengan parameter number ni, they are referring to the same memory location.
Okay, they are referring to the same memory location. Walaupun nama dia berbeza, norm number, tapi they are referring to the same memory location. Okay, sekarang ni kita tengok dia punya prototype function. Dalam prototype function ni, sama juga kita copy semua. Kita copy, lepas tu kita paste kat sini. Boleh juga macam ni. Copy, lepas tu kita paste kat sini. Okay, macam ni pun boleh ya, macam ni pun boleh. Tapi yang terbaik adalah buang nama parameter. Just tinggalkan data type dengan tanda ampersand sahaja. Jadi automatically compiler tahu daripada prototype function ni ini adalah reference variable. Okay, cara nak panggil function adalah sama, tidak ada perubahan. Sama seperti yang sebelumnya. Kita just letak nama function diikuti dengan argument dia. Itu saja. Cuma sewaktu penulisan function definition yang berbeza sedikit sebab kita perlu letak tanda ampersand ni, begitu juga dalam function prototype. Okey, sekarang kita tengok apa akan berlaku. Okey, kita mula execution dekat main Kita mula execution dekat main. So sekarang ni kita declare satu variable, nama dia norm. Dan data type-nya adalah integer dan diberi initialization value 10. So nilai norm sekarang adalah 10. Lepas tu di sini kita panggil function dan kita setkan norm sebagai argument dia. So kita tahu sekarang ni norm nilainya adalah 10. So kita panggil function display. Ini function display. Okay, so sekarang ni number ni dia akan refer kepada memory location yang sama dengan argument tadi. Okay, dia akan refer kepada memory location yang sama dengan argument tadi. So because of that, nilai number ni akan jadi 10 sekarang ni. It's referring to the same memory location. So nilai number akan jadi 10. Okay, lepas tu di sini kita kena calculate number baru. So number sama dengan number darab 10. So number tadi nilainya adalah 10. So 10 multiply by 10, so akan jadi 100. So number nilainya adalah 100. So dia akan print di sini. Number is 100. Okay, yang tu kamu boleh nampak dekat paparan JGraphs ni. Number is 100. Lepas tu dia akan kembali ke main. Kembali ke main, lepas tu laksanakan yang ni. Di sini kamu boleh nampak the difference between pass by value dengan menggunakan reference variable. Okay, di sini dia akan print norm is. Okay, norm is. Lepas tu dia akan print norm. Okay, norm sekarang nilainya bukan lagi 10, tapi nilainya akan jadi 100. Kenapa jadi 100? Sebab tadi kan nilai number ni berubah jadi 100, number sama dengan number darab 10. So dia jadi number jadi 100 kan? So number ni dia refer to the same memory location of norm. Okay, dia merujuk kepada memory location norm. So disebabkan tu bila nilai number ni berubah jadi 100, automatically dia akan mengubah nilai di dalam norm. So norm akan jadi 100. Ini yang kita panggil sebagai call by reference. So senang kamu nak ingat, kamu anggap aja norm dengan number ni variable yang sama. Untuk memudahkan kamu faham, kamu anggap aja norm dengan number ni variable yang sama kalau kamu menggunakan reference variable. Itu yang saya buat catatan kat sini. Dalam main ada norm, dalam display ada number. So you may assume norm and number same variables.
Therefore, changes to number will change also the value of norm because referring to the same memory location. Okay, itu perbezaan antara call by reference dengan value. Okay, a reference variable is an alias for another variable defined with an ampersand. Okay, kamu senang kamu anggap je dua-dua variable yang sama ya. So senang kamu nak faham. Okay, sekarang ni kita nak tengok perbezaan antara local variable dengan, nanti saya nak tunjuk perbezaan antara local variable dengan global variable dan juga global constant. Okay, kita lihat dulu local variable. Apa yang kita maksudkan dengan local variable? Okay, cuba lihat dalam contoh ni. Kita ada dua function, main function dan juga another function. Main function ada satu variable nama dia num. Another function pun ada satu variable nama dia num. Okay, dua-duanya ada num. Dua-duanya ada variable nama num. Num dalam main function adalah local variable dalam main. Num dalam main function ni ada local variable dalam main. Manakala num dalam another function ni ada local variable di dalam another function. Maksudnya, num kepunyaan main ni cuma boleh dicapai di dalam main sahaja. Tak boleh capai di luar daripada main. Macam tu juga num yang di dalam another function ni boleh dicapai di dalam another function sahaja. Tak boleh dicapai di luar daripada function tersebut. Tak boleh. Ini kita panggil local variable. Local variable ni akan di-create bila kita mula execute function tersebut. Lepas kita keluar daripada function tersebut, local variable tu akan dihapuskan. Okay. So bila kita mula execution dia, dia akan diwujudkan. Lepas kita dah selesai execution dia, kita keluar daripada function tersebut, ianya akan dihapuskan. Itu adalah basic concept about local variable. Okay, kita tengok output dia. Kita mula execution dekat main. So main ni, num nilainya adalah 1. So kita print, in main number is 1. Okay, line number 12. In main num is 1. Lepas tu kita panggil another function. Bila panggil another function, so dia akan pergi ke another function. Dalam another function dia akan print, in another function num is 20. Okay, another function num is 20. Di sini kan boleh nampak line 26 nilai num dia adalah 20. Lepas tu dia akan kembali ke main line 14. Bila dia kembali ke main, then dia print lagi. Back in main num is 6. Sekarang ni num ni akan ambil nilai 20 ke nilai 1? Dia akan ambil nilai 20 ya. Dia akan ambil nilai 1 bukan 20. Sebab dalam function main nilai 6 adalah 1. Dia akan 6 ni adalah yang local variable dia ialah 6 yang di line 10 tu. Itu adalah local variable dia. So nilainya adalah 1. So dia akan ambil nilai 1 tadi. Yang nilai 20 tu dia tidak akan ambil sebab 6 nilainya 20 tu cuma wujud di dalam function another function sahaja. Okey, di luar daripada function another function tu tak boleh capai nilai tu. Okey, it is not belong to num 20 itu is not belong to main. It's only belong to another function. So ini kita panggil dia sebagai local variable. Okay, ini adalah penerangan tadi tu. Ini kamu boleh baca sendiri ya.
Okay, ini adalah global constant. So apa yang dimaksudkan dengan global constant? Okay, kita tahu kalau constant maksudnya kita tetapkan suatu nilai dan nilai itu tidak boleh diubah dalam coding kita. Bila kita kata global constant ni kita akan letak, selalunya kita akan letak paling atas sekali sebelum main. So semua function lain boleh guna nilai tersebut dan nilainya sama seperti konsep constant, nilainya ditetapkan dengan suatu constant tu, global constant tu ditetapkan dengan satu nilai. Dalam contoh ni, pay rate, base hour, OT multiplier ni adalah global constant. Kenapa dia dipanggil global? Sebab dia diletak sebelum main macam ni, so boleh digunakan oleh semua function dalam coding. Sebab tu dia disebut sebagai global constant. Semua function lain boleh guna dia. Kalau kita declare satu constant tu di dalam sesuatu function, so dia adalah constant tapi dia macam local variable, cuma boleh guna dalam function itu sahaja. Macam ni tak. Dia di luar daripada semua function, di luar main, so semua function boleh guna. Okay, ada certain nilai sesuai untuk kita jadikan dia sebagai global constant. Contohnya macam dalam ni lah pay rate. Sebab kita katalah ini bayaran per hour bagi pekerja. So company tu dah tetapkan hourly pay rate dia adalah RM22.55. Ini sesuai dijadikan sebagai global constant sebab nilai itu tetap, tak berubah. Macam tu juga base hour. Base hour bekerja untuk seorang employee itu adalah 40 hours. Okay, 40 jam bekerja. Lepas tu OT multiplier 1.5 adalah satu nilai yang tetap tak berubah. So sesuai dijadikan sebagai global constant dan ia juga membantu dalam kita menulis coding. Ini contoh dia. Dalam coding kita nanti, mungkin di dalam different function, kita akan gunakan global constant ni. Macam kita gunakan line 30, kita guna base hour. Dalam line 57 pun kita guna base hour. Dalam line 76 juga kita guna base hour. Dalam line 78 pun kita guna base hour. Mungkin dalam different function. So boleh gunakan dengan cara yang lebih mudah. So kenapa yang lebih baik kita tulis macam ni? Sebab katalah in the future, sekarang ni, dia tetapkan bahawa per hour gaji adalah RM22.55. Mungkin lepas 2 tahun dia dah ubah gaji jadi RM23. Sejam RM23. So kita tak perlu ubah macam pay rate kat sini ada pay rate kan, dia tak perlu ubah. Kita tak perlu ubah pay rate dia. Setiap kali tu kita ubah pay rate, what we can do adalah kita ubah dekat global constant dia nanti nilai dia. Maksudnya nilai dalam global constant tadi ni kita ubah nilai dia menjadi 23, bukan lagi 22.55. Okey, kita tak perlu ubah satu-satu dalam coding kita. Kita maksudnya kita sebelum ni kita letak 22.55 sen. Kita ubah satu-satu cari mana 22.55 sen, 22.55 sen, kita ubah 23. Itu boleh berlaku kesilapan kan. So lebih mudah kita setkan dia sebagai global constant. Okay, ini adalah cara-cara untuk kamu bina program dengan lebih baik ya. Okay, satu lagi yang saya nak tunjuk adalah berkaitan dengan global variable. Okay, tengok contoh ni. Ini berkaitan dengan global variable. Yang tadi kita tengok local variable. Ini global variable. Global variable juga macam global constant tadi. Kita tak letak dia di dalam mana-mana function. Kita letak di luar function macam ni. Nampak tak? Ini main. Function-function lain semua berada macam di bawah main macam ni.
display. Okay, di sini kita ada display dengan main. So kita letak satu variable di luar dua-dua function ni macam ni. So ini kita panggil dia sebagai global variable sum. Sum ni kita jadikan dia sebagai global variable. Sum ni boleh digunakan oleh function main dan juga function display. Dua-dua boleh guna. Dan they will refer to the same memory location. Maksudnya sum ni juga kepunyaan main, juga kepunyaan display. Macam itulah ya. So di sini kita dalam contoh ni kita beri setkan nilai dia, kita beri initialization value 100. So sum kita initialize dia kepada 100. So kita mula execution dekat main, so dia akan print sum main sum 100. Lepas tu kita letak sum plus plus. Sum plus plus kita tahu tadi 100, sum plus plus akan jadi 101. Lepas tu kita panggil display. Bila kita panggil display, dalam display tu kita suruh cetak pula sum. Dalam display sekali lagi, so dia akan cetak 101 macam ni. Okay, sebab dia referring to the same variable, sum. Sum ini adalah global variable. Katalah kamu tak letak apa-apa, kamu letak nama variable saja, integer sum. So sebab ini adalah global variable, so automatically compiler akan initialize dia kepada 0. Yang tu yang diberitahu kat sini. Global variable automatically initialize to 0 or null when the variable is defined. Okay, kalau kamu tak setkan apa-apa nilai, automatically dia akan setkan 0. Ini global variable saja, bukan local variable. Ini global variable. Kalau macam ni, dia yang ni akan jadi 0. Nilainya akan jadi 0, yang ni akan jadi 1. Macam ni dia akan jadi 1. Okay, yang ni pula dalam contoh ni dia ada local variable dan juga global variable dengan nama yang sama. Tengok ada local variable dengan global variable dengan nama yang sama. Dua-dua guna sum. Ini adalah global variable. Yang ni pula ada local variable. Okay. Local variable ni variable yang kita declare di dalam sesuatu function. So di sini pun ada sum. Global variable ni kita declare di luar mana-mana function. Tu global variable. So macam mana ianya akan dilaksanakan kalau keadaan seperti ini berlaku? So kalau di dalam sesuatu function ada variable yang sama nama dengan global variable, maka dalam function itu yang akan digunakan pakai adalah dia punya local variable. Okay. So dalam contoh ni kalau macam ni, so nilai yang akan di sum ni, nilainya yang akan digunakan adalah nilai local variable. Dia takkan ambil nilai global variable untuk function ni sebab dalam function ni dia dah ada satu lagi variable, local variable dengan nama yang sama. Okay, sebab tu output di sini berbeza, kamu tengok So kita declare satu variable, local variable dengan nama sum juga dan kita initialize nilainya 0. So lepas tu kita print nilai tersebut. So dia akan print sum dalam main ni nilainya adalah 0. Okay, bukan 100. Kenapa dia tadi kosong? Sebab dia akan ambil local variable. Lepas tu kita add 1 to sum. So bila kita add 1 to sum pun dia akan guna local variable juga. Sebab dalam function tu sekarang automatically dia akan guna local variable. Okay. Lepas tu kita panggil display. Bila kita panggil display, dia akan panggil function ni. Okay.
Lepas tu dia akan print sum. Dalam display ni, dalam function display, dia tak ada local variable nama sum. So dia akan guna global variable. Because of that, dalam display ni sum nilainya adalah 100. Okay, kamu akan dapat nilai 100 macam ni. Kod ini kamu boleh run dan kamu boleh tengok output sendiri ya, di komputer kamu nanti. So that is the difference between global variable, local variable. Kalau global variable, kita akan declare atau define variable tu di luar function macam ni. Kalau itu global variable. Kalau local variable, kita akan define variable tu di dalam function tu. Okay, dan cuma boleh digunakan di dalam function itu sahaja. Kalau global constant, sama juga macam global variable, kita akan define dia di luar function dan nilai global variable, bila kita sebut dia sebagai global constant, nilainya tak boleh ubah. Kalau global variable, kita boleh ubah nilai dia, boleh diubah. Kalau constant, tak boleh ubah nilai dia. Itu saja perbezaan dia. Okay, ini kita tengok sepintas lalu tentang overloaded function. Overloaded function ni kita boleh create function dengan nama yang sama tapi dengan variable, dengan parameter yang berbeza. Tengok contoh ni ya. Di sini kita create 4 function dengan nama yang sama. Get dimension, get dimension, get dimension. Semuanya nama sama tapi cuma dia punya parameter dia berbeza. Satu tu dia ada dia dengan dia punya data type adalah berbeza. Data type parameter dia berbeza. Yang pertama tu integer, yang kedua tu integer dan integer, ada dua parameter, integer dan juga integer. Sini pun ada 2 parameter tapi dia satu integer, satu lagi double. Okey, satu lagi pun ada 2 parameter, dua-duanya double. Okey. So C++ ni dia boleh anggap keempat-empat function ni adalah berbeza. Macam mana dia boleh detect? Dia boleh detect berdasarkan kepada data type parameter tu. Okay, saya tunjuk contoh. Kalau tunjuk macam ni saja kamu tak faham. Okay, ambil contoh ni. This is very simple coding. This is very simple coding. Okay, di sini kita ada 2 function. Di sini kita ada 2 function, nama functionnya display. Okay, dua-duanya display dan satu tu tak ada parameter, empty parameter list, satu lagi dia ada satu parameter. Dan parameter dia adalah, data type-nya adalah integer. Kamu boleh nampak sini ya, yang ni. Okay, satu tu empty parameter, satu lagi dia ada integer. So daripada main ni kita nak panggil function-function ni. So macam mana kita nak panggil dan compiler tahu yang mana satu nak dipanggil. So tengok pertama kita panggil display, dua-duanya nama display. Kita panggil display, lepas tu kita letak di dalam dia 10. Kita pass argument dia 10. Sebab kita tahu dia ada satu function tu, dia ada satu parameter dan dia punya data type-nya adalah integer yang ni. So bila kita pass value argument 10, so automatically compiler tahu ini adalah functionnya. Okay, dia akan terus ke function ni dan dia akan salin nilai 10 kepada number. So number nilainya akan jadi 10, so dia akan print number is 10. Yang pertama ni lah number is 10. Lepas tu kita panggil function display yang empty parameter list dia tu. So bila dia tengok di sini, yang ni adalah empty. So dia tahu ini adalah function ni. So dia akan print star ni. 5 star ni. So based on this, dia boleh panggil, walaupun function-function tu nama dia sama, tapi kita boleh arahkan compiler tu panggil based on the type of data type parameter list.
Okey, dan bilangan parameteris. Kita boleh beza-bezakannya. So ini kita panggil dia sebagai overloading function. Okay, ini ada contoh satu lagi. Ini kamu boleh baca sendiri ya. Ini sama konsep je. Konsepnya same konsep. Okay, ini adalah terms yang digunakan oleh certain buku. So kalau parameter juga ada buku yang guna dia sebagai formal parameter, formal argument. Maka argument ada buku yang guna dia sebagai actual parameter dan juga actual argument. Kalau ini saya bagi tahu sebab kalau kamu baca buku, kalau jumpa terms ni, itu maksudnya. Okey, itu saja untuk hari ini. Ada apa-apa soalan nak tanya? Any question? Ada apa-apa soalan? Tidak, madam. So nanti latihan yang saya bagi nanti tu cuba buat. Nanti saya akan bagi latihan tu ujung minggu nanti untuk kamu buat. So minggu depan kamu buat latihan yang function ni, sambil-sambil tu buat untuk yang loop sebab loop ni akan saya akan bagi lab test minggu depan insya-Allah, hari Sabtu. Nanti saya akan bagi tahu. In case ada antara kamu tu tak boleh attend hari Sabtu punya lab test sebab terlibat dengan program, ada program ke apa ke, kamu inform saya awal, nanti saya akan bagi kamu lab test asing. Nanti saya akan kumpul semua yang ni, nanti saya akan bagi lab test asing. Okey, itu saja untuk hari ini. InsyaAllah jumpa lagi minggu lepas, minggu hadapan InsyaAllah jumpa lagi. So minggu depan tu kamu